Benarlah kata orang, esok masih ada, tetapi untuk siapa? Kerana walaupun air bah, belum pasti hidup berubah. Inilah gusar yang bermain di benak masyarakat Jawa Ponorogo menjelang abad ke-18 yang lalu. Waktu itu, tanah-tanah sawah mereka dilanda musibah. Segala yang ditanam tidak mendatangkan hasil. Kehidupan cukup sengsara. Tambah memberikan lagi apabila penjajah langsung tidak ambil kisah kepada masalah rakyat di Jawa Timur. Di sinilah destinasinya. Dahulu dikenali sebagai Tanah Melayu. Buminya yang subur memerlukan tenaga kerja, tetapi keringat anak watan belum mencukup untuk membangunkan sebuah negara. Berita kemakmuran inilah yang telah menjemput anak rantau datang menumpang rezeki di bumi bekas tanah jajahan Inggris. Kerana penghijrahan dari Jawa Timur yang kuat pegangan agama, mengakui akan kebenaran janji yang tersurat di dalam Kitabullah. Sesungguhnya, nasib sesuatu kaum itu adalah terletak di tangan mereka. Setelah satu demi satu persinggahan dibuat, akhirnya anak rantau rumpun Jawa Ponorogo mula merasai adanya keserasian khususnya di bahagian selatan Tanah Melayu dan akhirnya ramai yang berkampung di Parit Raja menjelang abad ke-19. Selain daripada Johor, ada juga kelompok kecil penghijrah Jawa Ponorogo mengintai peluang di Sabak Bernam seawal tahun 1880-an. Kerana waktu itu, ladang-ladang kelapa sangat memerlukan tenaga buruh Indonesia. Kampung Sungai Haji Dorani menjadi tempat persinggahan pilihan mereka. Pada tahun 1916, sejarahnya bermula dari keringat 300 orang penghijrah dari tanah seberang. Mereka berjaya menukarkan belantara menjadi sebuah perkampungan dan kawasan pertanian yang subur. Dan setiap kali Haji Ahmad Jamiran menyelak helaian sejarah lampau, hatinya mudah tersentuh. Kerana sebagai generasi kedua dari kumpulan 300 penghijrah ini, dia amat memahami setiap liku kepayahan yang terpaksa ditelan oleh anak rantau dari Jawa Timur dahulu. Terutama sekali arwah bapanya Jamiran Dono Kromo yang berasal dari Bogan Ponorogo, iaitu sebuah daerah kecil dari tanah seberang. Mengikut cerita arwah bapanya, dia adalah anak keempat dari sebuah keluarga petani yang miskin. Demi untuk mengurangkan beban yang ditanggung waktu itu, arwah bapa Haji Ahmad terpaksa merantau ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki. Nyata percaturan arwah bapanya menjadi, tetapi keselesaan ini tidak dapat mengubat rindu ayahnya terhadap kampung halaman. Lantaran itu, dia sentiasa meminta pertolongan anak-anaknya, khususnya Haji Ahmad untuk mengutus surat buat keluarganya di Bogan Ponorogo. Dari sinilah Haji Ahmad mengenali susur galur keluarga bapanya, terutama sekali Wiji, iaitu anak kepada abang sulung arwah bapanya, Sajan. Biarpun sekian lama berutus surat, tetapi Haji Ahmad dan sepupunya Wiji tidak pernah bersua muka. Pun begitu, masing-masing berharap ada ruang pertemuan di antara mereka. Kerana bagi Wiji, sampai ke hujung nyawa pun, dia tidak akan lupa akan cerita pengorbanan adik keempat arwah ayahnya, Jamiran, iaitu bapa Haji Ahmad yang merantau atas desakan hidup di Tanah Jawa. Harapan mula terisi, tanah suci Mekah menjadi saksi. Ditekoni iki wong endi, Mbah? Lah mbok tumenah nyauri nek wong Indonesia. Anak di Malaysia di mana? Di Selangor. Selangor itu di mana? Selangor di Sabak Bernam. Apabila sampai ya perkataan Sabak Bernam itu tadi, makcik saya terus tanya. Kowe nduk jenenge Bari ngono ngerti, Nduk. Lah Bari iki bapak aku cilik. Lah kowe anake sapa? Aku ki anake Durrahman, mantune Pak Jamiran. Aku bojone Ahmad. Lah Ahmad ki iki lho. Apabila disebut begitu, barulah berkenal-kenalan dengan kumpulan itu. Bias kenangan yang seketika itu cukup bermakna buat Hajah Wiji. Kesannya masih berbekas hingga ke lubuk sanubari Hajah Wiji di Indonesia. Terus saiki ya berkabar-kabaran, teleponan-teleponan kuwi ae ora. Urung ana yang rene kuwi dhek ngomong nek
Insya Allah dhek arep nyang rene nduduhne sepupune wong saka Klaten. Daerah Klaten ki sebelah kono iki. Kuwi sepupune Ahmad. Lantaran itulah saya dapat berkenal-kenalan dengan ibu saudara saya yang pada asalnya langsung saya tak pernah mengenalinya, walaupun gambarnya, walaupun wajahnya, tetapi saya tahu yang makcik saya di Indonesia ada dan makcik saya tahu yang dia ada anak saudara di Malaysia. Yang bertamu, apakah ada pertemuan kedua buat mereka? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar you? Api kabeh, selamat. Alhamdulillah, aku ya waras kabeh selamat. Iya. Saiki piye kabare kanca dulur-dulur kabeh waras? Ya padha pinaringan selamat. Alhamdulillah. Piye tandurane saiki wayahe apa? Tandurane lagi bar matun. Akeh umur sak wulan. Oh, ngono. Alhamdulillah. Ki salame dulur-dulure ning Malaysia kabeh. Iya. Iya aku semono uga. Salamku aturna karo keluargaku kene kabeh ya. Aku ya podo-podo. Ya ki lah apa ki persaudaraan kita antara Malaysia karo Indonesia ki ya dilanggenge lah ya yu ya. Ya amin, muga-muga Gusti jabai. Ya, insyaallah nek paringi panjang umur ning rezekine kita ya arep korona meneh. Ya aku mesak ndongakne muga-muga Gusti Allah paringi murah barokah panjang umur. Kayak dulu saya ndang Indonesia ne. Ya, yu nek wayahe ya tekerine lah yu dalan-dalan rene. Dalan-dalan kene Malaysia. Ya insyaallah muga-muga Gusti Allah ngabul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dahulunya surat menjadi pengganti diri, kini hanya suara menghubungkan dua orang cucu Donokromo. Tetapi, ia masih belum cukup untuk merapatkan hubungan yang dibina. Waktu berlalu, masa berganti. Musim padi kembali lagi. Tetapi kali ini isyaratnya cukup mengembirakan Hajah Wiji dan keluarganya. Kerana setelah dihitung saring, hasil yang bakal dituai pada musim ini menunjukkan simpanan mereka sudah mencukupi. Nilai tabungan yang diperuntukkan untuk menyempurnakan hajat arwah ayahnya yang tidak kesampaian, iaitu pesanan terakhir yang meminta agar Hajah Wiji mencari adik kandung yang terpisah lama dan kini berada di Malaysia. Kabar gembira yang diterima dari seberang dikongsi oleh Haji Ahmad dengan seluruh ahli keluarga. Masing-masing berasa amat terharu kerana setelah sekian lama diidamkan oleh arwah bapa mereka, baru kini dapat ditunaikan. Saat inilah membuatkan Haji Ahmad dan adik-adiknya teringatkan kata-kata arwah ayah mereka supaya apabila ada saudara mara yang datang dari seberang, sambutlah mereka seperti keluarga sendiri. Kerana hidup bersaudara tak ubah seperti mencincang air yang tidak akan putus. Walaupun di mana juga kita berada, pertalian darah pasti mendekatkan antara manusia. Jadi untuk supaya saudara-saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di Malaysia ini supaya dapat tahu yang bahawa kita mesti punya saudara yang rapat di Indonesia. Jadi saya berbincang dengan adik-adik supaya kita bawa makcik kakak itu datang kemari supaya kakak sendiri dapat melihat bagaimana keadaan di Malaysia dan samping itu juga kita dapat merapatkan silaturahim antara keluarga Indonesia dan keluarga di Malaysia. Di Bogan Ponorogo pula, harga penantian sekian lama itu disambut dengan penuh kesyukuran oleh Hajah Wiji dan anak-anaknya. Tanda merestui pemergian ibu mereka ke Malaysia dimulakan dengan majlis kenduri arwah buat datuk mereka, Sajan Donokromo. Majlis yang hanya dihadiri oleh sanak saudara terdekat ini cukup bermakna bagi Hajah Wiji. Kerana inilah kali pertama dia akan melangkah ke bumi Malaysia, tanah seberang yang mengungkap 1001 cerita bagi kumpulan perantau Jawa Ponorogo. Kerana dari kembara rezeki lalu, masih ramai sanak saudara di tanah Jawa yang terputus hubungan dengan perantau di Malaysia sehingga hari ini muncullah kisah sedih mereka tidak bertinta dalam diri Hajah Wiji. Sebagai menzahirkan rasa bersyukur dan memanjatkan doa terhadap perjalanan yang bakal ditempuhi, Hajah Wiji memilih hidangan majlis kendurinya mengikut adat resam Jawa Ponorogo, iaitu
ayam goreng dan nasi tumpang yang bermakna tingkat harapan atas pertemuan yang diatur. Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Wajah Kuala Lumpur sudah pun jauh berbeza jika dibandingkan dengan suasana awal ketika menyambut kedatangan kelompok penghijrah dari tanah Jawa dahulu. Apapun ceritanya, tempias pembangunan Kuala Lumpur hari ini ada kaitan rapat dengan keringat bapa saudara Hajah Wiji yang merantau ke Malaysia. Semuanya ini buat Hajah Wiji menjadi bangga. Bilang kali mesti kau yang Malaysia? Satu kali. Sekali lagi? Ya, lagi bisa nih. Baru bisa nih ya. Nawang Malaysia Rones peng bola balik ya. Wes bolak balik. Iya. Iki yo cilat tekan kene iki ya. Iki saya Sekolah bukan banget Indonesia ke. Alhamdulillah lah meh teko wes meh temu dulure. dalam iki kene iki ya. Iki sebab kena iso Kau kita temulah dulure kita. Sedih, gembira dan terharu. Itulah perasaan yang bercampur baur dalam diri anak cucu Donokromo. Kerana masing-masing tidak percaya apa yang dilalui ketika ini. Siapa sangka, setelah 98 tahun jamiran Donokromo merantau ke Sabak Bernam, hari ini Hajah Wiji dan anaknya mengemudi nurani untuk menjejak sisa rindu keluarga yang masih tinggal di tanah Jawa. Dari jalinan kemesraan ini, membuat hati Haji Ahmad diusik bait kata arwah bapanya. Telur itik dari Senggora, bawa mari beratus-ratus. Inilah yang dinamakan saudara, air dicincang tidak akan putus. Kalau kita rujuk kepada pantun kasih sayang, ya, kalau roboh kita Melaka. Papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Ya. Jadi pantun ini pantun kasih sayang, tapi sebenarnya ia menggambarkan tentang hubungan di antara pelbagai tanah seberang nih di Nusantara. Bagaikan bermimpi, itulah kata awal membuka bicara Hajah Wiji kepada sepupunya Haji Ahmad. Kerana dia sama sekali tidak menyangka diberi kesempatan untuk berkumpul dengan sepupu dan sanak saudara yang besar jumlahnya di Sabak Bernam. Andai kata ayahnya masih bernadi, pastinya dialah orang yang paling gembira menyaksikan pertemuan ini. Kerana sejak bapa Haji Ahmad meninggalkan kampung halaman di Ponorogo, hidup ayah Hajah Wiji tidak pernah damai, risau dan bimbang akan keselamatan adiknya dirantau orang. Tetapi rupanya tidak. Hijrah yang dipilih oleh bapa Haji Ahmad nyata mengubah nasib dirinya. Ya kini jadwalnya sing arep penggambaran ki wis nalipun nak dineki dek teko. Iki saya mungkin rapat nanti. Saiki semangat kene kadang sekitar permak. Bagi Haji Ahmad pula, banyak yang ingin dikongsikan tentang perjalanan hidup arwah bapanya di rantau orang. Terutama suara rindu ayahnya yang terpaksa dipendam hingga ke hujung usia. Banyak orang yang foto nolah. Zaman kuwi ning kene orang yang adol mutu. Iki ninggal nang Mekah. Iki kados. Meneguk dari cerita kedua saudara itu, membuatkan Haji Ahmad dan Hajah Wiji mula sedar ikatan yang mereka bina harus diwarisi oleh anak-anak mereka. Gambare ora patek genah. Saya kersane Allah aku di kersane ya aku teko Malaysia, tibane teko kene aku ki seneng banget. Rasane kaya wong ngipi. Aku ki ya teko Malaysia apa mek ngipi ya rasaku ki. Tibane ki kok tenang. Kenyataane aku ya teko Malaysia kene karo dulur-dulur kene wah disambut apik. Aku eneng kene ditunggu di apa ki? Dijak mangan bareng-bareng lagi sampai lek mangan dulurku teko neh aku dijak nyang rene neh. Dadi aku kerjaku ning Malaysia kene mung kerja mangan. Menjamu tetamu yang datang sudah menjadi adat bagi masyarakat Jawa di Ponorogo sejak turun-temurun lagi, walaupun hanya menyediakan segelas air kosong. Ini kan pula Hajah Wiji dan anaknya
yang memiliki pertalian darah. Sudah tentu Haji Ahmad dan keluarga tidak mahu melepaskan peluang menikmati nasi ambeng bersama mereka. Kerana inilah satu-satunya bukti yang menunjukkan keturunan Jawa Ponorogo di Sabak Bernam masih lagi menjunjung adat dan budaya yang dibawa oleh ibu bapa mereka dari tanah Jawa, walaupun mereka sudah berpisah sekian lama. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat berkumpul beramai-ramai di rumah saya ini sempena kedatangan saudara kita Kak Wiji daripada Indonesia dan keluarganya, dan kita juga daripada rakyat Malaysia yang berketurunan Jawa, khususnya daripada keluarga saya dapat bertemu pada hari ini. Ini adalah satu simbolik pertemuan antara kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya ini dapat kita merapatkan silaturahim dari masa ke semasa dengan keadaan yang sempurna dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa barakatillah walhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula aturi doa dar sedaya mawon saonten-ontene. Ziyadatun fil. Tatkala bubur putih dan merah disuap, tahulah Hajah Wiji betapa setianya masyarakat Jawa Ponorogo di Sabak Bernam terhadap tertib adat dan budaya yang mereka kelek selama ini. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyanggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul numplek segone dadi salata, wakul glimpang segone jadi salata. Semacam itu lagu gundul-gundul pacul judulnya. Paptaning Petruk kantong bodrojok tanpa lapan piang ngarso tangkeping. Setelah satu demi satu menyelusuri kehidupan sanak saudaranya di Sabak Bernam, kini barulah Hajah Wiji tahu kenapa pakciknya Jamiran serasi tinggal di rantau orang. Rupanya penghijrahan dari tanah Jawa bukan sekadar mencari rezeki, tetapi dibenarkan meneruskan cara hidup serta budaya yang sama di kampung halaman Bogen Ponorogo. Buktinya tak ubah seperti pantun Melayu. Laksmana berbaju besi masuk ke hutan melanda-landa. Hidup berdiri dengan saksi, adat berdiri dengan tanda. Semoga kita punya persaudaraan tidak putus setakat ini. Lantaran itu, saya harap kakak dapat membantu saya apabila nanti ada rakan-rakan saya yang kunjung ke Indonesia bertemu dengan kakak untuk bertanyakan di mana saudara mereka. Saya harap kakak dapat menunjukkan di mana saudara mereka berada dan dapat dilayan dengan baik supaya perhubungan kita dapat berjalan dengan baik dari semasa ke semasa dan kita dapat meneruskan dan mengekalkan perhubungan persaudaraan kita. Boleh ya Yu? Ya. Oleh ya Pak Ne. Ya alhamdulillah rabbil alamin.